Saya juga dengan keadaan yang tenang dengan segala pemahaman, saya ucap tahniah kepada semua anggota Dewan. Saya juga dengan keadaan yang tenang dengan segala pemahaman, saya ucap tahniah kepada semua anggota Dewan kerana saya pasti perbahasan tadi sebenarnya telah pun membaca dan mendalami kertas putih tersebut. Sebab itu ada perkara-perkara yang berbentuk makro yang ditimbulkan yang saya akan jawab dalam sekitar 10 minit begitu, Tan Sri Yang di-Pertua. Dan banyak juga soalan-soalan berbentuk pelaksanaan dan teknikal yang saya akan cuba jawab secepat yang mungkin dalam tempoh yang diberikan. Tapi yang pertama sekali saya perlu maklumkan kepada Tuan Isaiah, Senator Isaiah, bahawa sementara soal PDK tadi, penyelia dalam komuniti, sementara ia berkait dengan soal gaji, tapi dia tidak termasuk dalam dasar gaji progresif ini, kerana itu persoalan allowance kerajaan, sama ada ia akan dibayar sebagai sebahagian daripada allowance kerajaan ke tidak. Yang itu insya-Allah saya boleh panjangkan kepada Menteri yang terbabit dan juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri lah. Kerana dasar gaji progresif ini tumpuan kita ialah kepada sektor formal swasta. Kerana mereka ini yang tidak ada, selalunya lah tidak ada ada yang tak ada kenaikan gaji tahunan pun yang perlu diberi perhatian. Baik. Saya juga ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang baru yang duduk mendengar sepanjang perbahasan tadi, kerana walaupun kertas putih ini dan dasar gaji progresif ini dibawa oleh Menteri Ekonomi, tetapi mandat dan bidang kuasa mengenai pasaran kerja di Malaysia ini adalah mandat yang dipegang oleh Menteri Sumber Manusia dan ini akan dilaksanakan secara bersama oleh kedua-dua kementerian. Baik. Saya ingin bagi perspektif yang mungkin boleh merangkum beberapa persoalan yang telah dibawa mengenai pendekatan makro dia. Memang secara umumnya apabila kita berbincang mengenai dasar gaji progresif, kita melihat daripada perspektif sama ada majikan akan tambah kos ataupun pekerja akan dapat gaji tambahan. Yang itu kita nampak. Kalau ada yang bertanya kenapa dasar gaji progresif ini dibangunkan secara bersama tetapi dibawa oleh Kementerian Ekonomi, kerana ia sebenarnya merupakan satu perkara ekonomi yang lebih pokok semata-mata, bukan semata-mata soal gaji. Kalau kita lihat kepada masalah struktur ekonomi kita, 97% adalah perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan jurang di antara syarikat yang besar dengan PMKS ini adalah terlalu besar. Akhirnya yang berlaku ialah bakat-bakat dalam pasaran kerja kita ini berebut-rebut untuk bekerja di syarikat yang besar. Kalau kita ambil contoh Petronas, GLC dan MNC yang lain, setiap satu kekosongan itu sampai beribu-ribu yang memohon. Bila keadaan ini berterusan, ia menyebabkan bakat yang sepatutnya juga bekerja di dalam PMKS tidak berminat di dalam PMKS. Dan bagi PMKS pula, tanpa bakat yang berkemahiran, yang boleh meningkatkan produktiviti, mereka pun tak boleh nak menaik tarafkan syarikat mereka. Akhirnya kitaran ini berterusan. Sebab itu apabila Kementerian Ekonomi melihat kepada dasar gaji progresif, ia bukan soal gaji dan majikan semata-mata. Ia langkah serampang pelbagai mata dan harapan kita ialah selain daripada membantu membela nasib pekerja, ia juga yang lebih penting bagi saya ialah menyediakan pasaran bakat yang kompetitif kepada PMKS kita. Supaya dengan bakat yang lebih terlatih, dengan lebih baik, apabila mereka dibayar gaji yang berdaya saing, lebih kurang sama dengan syarikat besar, maka bakat-bakat itulah yang akan dapat membantu untuk kita menaikkan dan menskalakan syarikat-syarikat PMKS kita.
Apabila itu berlaku, maknanya ada satu pasaran bakat yang berdaya saing yang insya-Allah kita jangka hasilnya ialah ia menghasilkan satu suasana dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua career mobility. Kerana mereka yang boleh bekerja di syarikat MNC ataupun GLC besar, mereka akan ke sana. Tetapi kekosongan yang dihasilkan itu membolehkan lebih ramai tenaga kerja kita untuk berada di dalam PMKS yang gaji dan latihan dan kemahirannya itu walaupun tak standing tapi tak jauh beza. Dan jika itu berlaku, insya-Allah saya ingat kalaupun berterusan, kita akan berterusan dengan berdepan dengan masalah brain drain. Itu sesuatu yang kita tidak boleh elakkan ataupun hapuskan. Malah kalau kena caranya, pada pandangan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, Ahli Dewan yang mulia, kalau kena caranya, brain drain itu sebenarnya boleh menyumbang kembali aliran wang ke Malaysia. Yang menjadi isu sekiranya brain drain itu apabila mereka pergi ke luar negara, tempat kosong mereka itu tidak diganti. Dan itu akan ada kesan kepada ekonomi dan syarikat kita. Sebab itu melahirkan satu pasaran bakat yang berdaya saing, yang ada mobility, itu membolehkan kitaran di dalam ekonomi dan syarikat kita berterusan. Kita juga, saya alu-alukan pandangan beberapa ahli Dewan Seneta tadi, contohnya Datuk Seri Surainah memang menyebut bahawa perspektif gaji ini penting dalam kita menangani kos sara hidup. Malaysia mempunyai rejim kawalan harga antara yang paling tinggi di rantau ini. Dan kita juga sedia maklum bahawa kekangan fiskal kewangan kita itu sudah sampai ke peringkat yang agak mendesak. Dan walau macam mana kita buat pun, kita tidak boleh dilindungi sepenuhnya daripada kejutan pasaran global, terutamanya yang berkaitan dengan komoditi dan harga. Dan 10-15 tahun akan datang, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga terdedah kepada kejutan harga tenaga pula. Jadi, kalau kita secara berterusan melihat kepada satu perspektif iaitu kawalan harga semata-mata, kita tahu kita ada kekangan. Sebab itu, kita perlu juga melihat kepada soal gaji dan pendapatan supaya yang itu naik dan kesan timbal baliknya dengan gaji yang naik itu hanya boleh berlaku kalau dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, the complexity of our economy is increased. Jadi itu secara gambaran makronya kenapa kerajaan mengambil tindakan untuk melaksanakan dasar gaji progresif ini. Ahli Dewan yang saya hormati sekalian, saya lihat dan ikuti perbahasan di Dewan Rakyat dan perbahasan di Dewan Negara. Alhamdulillah kita tidak ada perbezaan pendapat tentang keperluan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada soal gaji. Yang menjadi persoalan dan risikonya ialah bagaimana kita nak buat. Kerana ia melibatkan kekangan fiskal, ia juga boleh mendatangkan kesan yang perlu kita berhati-hati, contohnya kesan kepada inflasi. Itu pun kita kena berhati-hati. Ia menimbulkan persoalan, contohnya adakah ini akan menimbulkan pergantungan kepada insentif kerajaan yang apabila kerajaan tarik, ia tidak mengekalkan paras gaji itu di paras yang tinggi seperti yang dirancang. Jadi yang menjadi persoalan dan kebimbangan adalah soal pelaksanaan secara terperinci. Jadi sebab itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli dewan kerana saya bersetuju dengan hampir semua cadangan-cadangan yang diberikan tadi. Contohnya, soalan yang ditanya kenapa kita, saya ingat tadi YB Senator Sivaraj ada sebut tadi, supaya kita pertimbangkan, supaya kita tidak tarik secara mengejut, contohnya, kalaupun kerajaan perlu dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua unwind the incentive, adakah caranya kita boleh
unwind itu secara berkala supaya dia tidak mengejutkan. Dan banyak cadangan-cadangan lain, contohnya penglibatan lebih banyak pemegang taruh daripada majikan, daripada pekerja, daripada sektor-sektor lain ini dilibatkan. InsyaAllah kami akan pertimbangkan dan kami akan garap sebaiknya, kerana kebimbangan saya pun bukan soal dasar. Kebimbangan saya ialah soal pelaksanaan. Sebab itu keputusan Jemaah Menteri, daripada kita tergesa-gesa terus melaksanakannya kerana komitmen kewangannya ni berbilion ringgit setiap tahun, maka lebih baik kita buat projek rintis terlebih dahulu kerana kita memerlukan masa ini untuk kita betul-betul sesuaikan seluruh mekanisme pelaksanaannya, daripada siapa yang akan menentukan tangga gaji, sektor mana, adakah kita akan mengikut lokaliti, adakah kita memerlukan 1 tahun atau 2 tahun. Semua ini sebenarnya perkara-perkara perincian yang saya sedia maklum, yang disenaraikan di dalam cadangan kertas putih tadi adalah bersifat dasar, kerana perincian itu akan dilaksanakan oleh jawatan kuasa yang akan dianggotai oleh pemegang-pemegang taruh tadi, yang insya-Allah boleh diluaskan lagi melibatkan lebih banyak pihak. Ada beberapa persoalan yang khusus yang dibawa, contohnya soal belanjawan. Berapa peruntukan yang telah pun disediakan setakat ini untuk projek rintis bagi tahun 2024, oleh kerana dia melibatkan 1,000 syarikat pertama. Belanjawan yang telah diluluskan adalah sebanyak 50 juta dan tumpuannya lebih kepada untuk membina keseluruhan struktur untuk memastikan pelaksanaan ini bila diskalakan, ia akan mengurangkan, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, any teething problem. Kerana pelaksanaan sebesar ini, kalau hanya diumum, kemudian dibuat melibatkan semua dan dibuka kepada semua, memang akan jadi macam-macam masalah. Sistem down lah, orang itu tertinggal lah, macam-macam akan berlaku. Jadi 50 juta itu ialah untuk 1,000 syarikat yang pertama, sebenarnya untuk kita pastikan kita belajar dan perbaiki dalam tempoh pertama 2024 itu untuk menyediakan sistem sebenarnya. Dan dengan 1,000 syarikat yang pertama tadi, ia membolehkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia dengan cepat menilai dan membuat unjuran mengenai kesan yang kita perolehi. Sama ada ia betul-betul mencapai seperti yang kita rancang ke tidak, dari segi kenaikan gaji, dari segi produktiviti, dan kita mendapat maklum balas daripada syarikat, daripada pekerja. Kita boleh lihat sama ada sistem latihan yang akan dilaksana dan diinstitusikan itu betul-betul berkesan atau tidak. Itu membolehkan kerajaan membuat keputusan menjelang tahun 2025 nanti berapa banyak komitmen kewangan yang akan diberikan. Jadi dalam cadangan kertas putih yang telah dibentangkan, kita meletakkan 3 senario. Senario pertama bermula tahun 2025, contohnya, kalau kerajaan memperuntukkan 2 bilion ringgit setahun, itu akan memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja. Dan dia akan ada kesan, adalah kesan kepada peningkatan KWSP berapa, kesan kepada kutipan cukai yang bertambah berapa, kesan kepada inflasi berapa, yang itu bergantung kepada berapa banyak yang diperuntukkan. Sekiranya, contohnya, kerajaan membuat keputusan, ia perlu beri peruntukan yang lebih tinggi, 3.8 bilion, itu akan meningkatkan lebih tinggilah 1.97 juta pekerja, dan begitulah dengan senario ketiga. Keputusan itu insya-Allah tidak dibuat sekarang. Keputusan itu hanya akan dibuat selepas kita melaksanakan projek rintis dan kita mendapat laporan dan penilaian awal daripada projek rintis. Kerana
sebagai menteri yang bertanggungjawab, saya juga perlu bertanggungjawab daripada kita terus laksanakan, dan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, the starting point is very important. Kerana bila kita dah mulakan, kita kata melibatkan 1 juta pekerja, maka ini perlu diteruskan kerana kitarannya seperti yang disebut oleh sebahagian besar daripada ahli dewan yang berbahas tadi, kitarannya mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun. Dia tak boleh kurang daripada 2 tahun kerana untuk pekerja merasakan kenaikan gaji tahunan itu, ia mesti melebihi 12 bulan. Jadi kalau starting point itu dibuat dengan serta-merta tanpa melalui proses ini, kita mengambil risiko meletakkan beban kewangan yang terlalu tinggi kepada kerajaan dalam keadaan dia akan mengambil masa beberapa tahun. Sebab itu proses menetapkan institusinya, sistemnya dan penilaian itu cukup penting untuk tahun 2024. Ada beberapa perkara khusus lain yang dibawa, contohnya penentuan gaji, yang itu mengikut dasarnya kita berhasrat untuk kekal dengan dasar kerajaan sekarang secara dalam semua bidang ekonomi yang lain, iaitu kita menggunakan data yang membolehkan kita membezakan mengikut sektor, mengikut lokaliti, dan tapi itu akan ditentukan oleh jawatan kuasa bebas yang akan menggunakan data untuk menentukan. Dan satu perkara yang banyak ditimbulkan tadi ialah soal penentuan produktiviti. Saya bersetuju dengan sebahagian besar daripada maklum balas yang ada bahawa satu perkara yang perlu kita bangunkan dengan baik, dengan bekerjasama dengan majikan, ialah bagaimana untuk kita menentukan dan menetapkan produktiviti itu dengan lebih objektif dan tepat. Sekarang ini memang ada pandangan dan juga ada garis panduan produktiviti, tetapi mekanisme mengukurnya itu dalam konteks dasar gaji progresif perlulah dibangunkan dengan lebih erat dengan kerjasama jabatan kerajaan, majikan dan juga pekerja, supaya kita boleh mengukur kesan daripada pelaburan kerajaan ini dengan lebih baik. Tan Sri Yang Dipertua, ada beberapa perkara lain yang ditimbulkan bersabit dengan risiko pelaksanaannya. Pertama, saya ingat Dato' Arman tadi bertanya beberapa perkara, contohnya apa tindakan kita kepada majikan-majikan yang engkar. Sudah tentu kita memerlukan proses naziran yang lengkap. Itu juga salah satu daripada pertimbangan yang perlu dibuat oleh kerajaan untuk kita mengukur seluas mana kita boleh laksanakan dasar ini. Jadi ia bukan soal peruntukan semata-mata, ia juga soal naziran dan tenaga kerja yang ada di Kementerian Sumber Manusia dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk memastikan apabila sesebuah majikan itu berada di dalam skim ini mendapat manfaat, adakah mereka akan benar-benar patuh. Dan proses naziran ini sudah tentu bergantung kepada jumlah nazir. Kalau jumlah nazirnya adalah sebanyak itu dan proses nazirannya berlaku setiap bulan atau 2 bulan, itu juga meletakkan satu parameter tertentu sejauh mana kita boleh menskalakan program ini kepada majikan-majikan. Mengenai kebimbangan sama ada oleh kerana dasar ini tidak mengikat secara undang-undang, bersifat sukarela, adakah bermakna majikan-majikan tidak akan menyertainya? Pandangan saya ialah cabaran di peringkat kerajaan ialah terlalu banyak majikan yang ingin menyertainya. Jadi saya tidak bimbang sangat soal yang tak menyertainya. Saya bimbang nanti queue itu panjang. Kerana jumlah yang boleh diperuntukkan oleh kerajaan untuk tahun pertama 50 juta.
Untuk tahun kedua, kalau kita bermula dengan 2 bilion contohnya, dan satu cycle itu ambil masa 2-3 tahun, maksudnya kerajaan kena committed 2 bilion, 2 bilion, 2 bilion. Jadi bukan semua majikan dan pekerja boleh berada di dalam sistem ini. Sedangkan tekanan daripada pekerja kepada majikan mereka ialah mereka mahu berada di dalam sistem ini. Kalau tidak, mereka akan mencari majikan lain yang menawarkan gaji progresif ini. Jadi saya tidak begitu bimbang sangat soal tidak cukup majikan. Saya bimbang macam mana permintaan itu lebih tinggi daripada peruntukan yang boleh diberikan oleh kerajaan. Tadi Yang Berhormat Tuan Manolan ada bertanya tentang caruman KWSP, adakah ini termasuk? Ini akan masuk sebagai gaji dan itu akan menjadi tambahan gaji, dan apabila menjadi tambahan gaji, maka itu akan diperlakukan seperti gaji biasa, maksudnya mengikut undang-undang perlulah dibayar caruman KWSP, perkeso dan sebagainya mengikut band-band yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaan mengenai adakah dan apakah peranan kesatuan-kesatuan sekerja, dia sebenarnya bergantung, saya ingat, kepada setiap syarikat. Kerana untuk syarikat dan majikan merundingkan dengan kesatuan sekerja, dia mestilah ada collective agreement. Hanya syarikat dan kesatuan sekerja yang memang ada collective agreement dengan majikan mereka, maka mereka disyaratkan untuk merundingkan tangga gaji dan package dan sebagainya. Kalau majikan dan syarikat itu memang tidak ada collective agreement, kalaupun ada kesatuan sekerja 2-3, tapi itu tidak akan mengikat. Sebab itu tujuan kita ialah untuk menawarkan secara terbuka supaya mereka yang ada atau tidak ada kesatuan sekerja atau collective agreement itu, mereka juga akan berpeluang untuk mendapat gaji yang lebih tinggi. Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, satu lagi aspek yang dibawa oleh ahli-ahli yang berhormat tadi ialah tentang kemahiran dan peningkatan kemahiran. Kita memang ada pelbagai program sekarang yang sama ada perlu dibayar sendiri oleh majikan ataupun ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan ataupun yang boleh mengguna pakai levy daripada HRDF. Tapi kalau program menambah baik kemahiran ini tidak dilakukan secara menyeluruh, maka sumbangan dan pelaburan daripada pihak awam itu dia tidak ada kesan yang besar dan kita akan secara berterusan mengalami masalah underemployment seperti yang disebut tadi. Dan dengan dasar gaji progresif ini, sebab itu saya bersyukur kerana rakan saya Menteri Sumber Manusia ada di sini, salah satu motivasi besar untuk kita melaksanakan dasar gaji progresif ialah untuk kita menambah baik secara keseluruhan segala program dan agensi-agensi yang ada di dalam kerajaan yang menawarkan program-program penambahbaikan kemahiran. Kerana sekarang ini dia telah terikat dan dia akan disyaratkan, maka sementara kita boleh menyelesaikan tanggungjawab kita dengan majikan melalui pemberian insentif, menjadi tanggungjawab kepada kerajaan merubah dan menambah baik integrasi keseluruhan tawaran kemahiran-kemahiran yang ada, kerana ini akan diinstitusikan sebagai salah satu daripada syarat-syarat yang perlu dibuat bukan sahaja oleh majikan dan pekerja, tapi oleh kerajaan juga. Kalau kita nak syaratkan pekerja itu mesti melalui proses latihan 1, 2, 3 yang melibatkan kemahiran dengan izin soft skill tadi, maka perkara ini bila kita syaratkan, maka perlulah di pihak kerajaan susun strukturnya itu dengan baik supaya keseluruhan pelaksanaan dasar gaji progresif ini akhirnya melahirkan satu kumpulan tenaga bakat
yang berkemahiran dan akhirnya boleh melalui proses mobility kerjaya itu. Selepas 2-3 tahun dia di syarikat ini, mereka boleh memasuki pasaran yang lebih baik dan kekosongan mereka itu akan diisi oleh orang lain. Dan dengan cara itu, kita berharap dari 1 tahun ke 1 tahun, kita akan juga dapat menangani masalah underemployment dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi akhir sekali, saya mohon maaf kalau tidak dapat menjawab secara keseluruhan, tetapi kita akan ada masa sehingga bulan Jun yang mana perbincangan dan sesi libat urus dan juga maklum balas daripada wakil rakyat, daripada senator-senator dengan industri, malah mesyuarat-mesyuarat dengan Persekutuan Majikan, dengan MTUC dan yang lain sedang diatur dan akan terus berjalan. Maka insya-Allah kita akan pertimbangkan dan juga kemukakan kepada rakyat dari satu masa ke satu masa, kerana seperti yang saya sebut di awal tadi, saya ingat kita tidak ada pertikaian langsung mengenai keperluan campur tangan dalam soal gaji. Tanggungjawab bersama kita ialah memastikan bahawa pelaksanaannya ini berjalan dengan baik supaya akhirnya kita mencapai matlamat yang kita sama-sama sokong di Dewan Rakyat dan insya-Allah di Dewan Negara. Setelah kerajaan memperuntukkan berbilion ringgit, akhirnya 3-4 tahun akan datang, kita boleh melihat tangga gaji rakyat kita naik secara berkala seperti yang telah pun kita sama-sama inginkan. Jadi dengan itu, sekali lagi saya mohon mencadangkan dan saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan semua ahli Dewan yang ambil serta pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah